A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon you and peace be upon youths. Alhamdulillah, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah berikan kita kesempatan untuk bersama pada malam ini. Alhamdulillah bagi mereka yang telah join IG live kami pada malam ini. Alhamdulillah topik yang akan dibincangkan adalah tarik handbrake, rugi bro tak overhaul iman. Maksudnya kita dah masuk kepada awakhir Ramadan, iaitu the last 10 nights of Ramadan. So insya-Allah pada malam ini kita akan discuss mengenai keutamaan bulan Ramadan dengan kita punya invited guest pada malam ini yang tidak asing lagi, iaitu Al-Fadil Ustaz Islah. Okey, kejap kita cuba invite Ustaz masuk ke dalam. Okey. Okay, anda nampak Ustaz Islah dah dekat dalam. Ustaz boleh cuba request untuk nak masuk ataupun nak invite. Okey. Okey, sambil kita tunggu Ustaz, mudah-mudahan Ustaz dapat join kita sebentar lagi insya-Allah. Okey, Islah. Okey, ana maka rugi sangatlah. Okey, kejap nak check. Okey, ana cuba invite Ustaz Islah sekali. Okey, alhamdulillah. Ustaz Islah ada bersama kita. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Dengar tak? Ana dengar suara anda. Anda dengar suara anda tak? Ya, dengar. Boleh. Yes. Boleh dengar. Alhamdulillah. Pasal ada dengar, dapat feedback tadi, ada yang cakap suara tak dengar. Audio potong-potong. Sekarang macam mana, boleh dengar tak? Boleh. Boleh dengar Alhamdulillah lah. So ni merupakan satu khabar gembira lah ni. Tak dengar, risau juga. Tak boleh start. Panik juga ni. Yalah. Masya Allah, tabarakallah. Okay Ustaz, sebelum kita mulakan sesi kita pada malam ini, insya-Allah nanti kita akan sampaikan santai-santai lah
Pasal sesi ni memang kita buat untuk youths. Jadi memang orang muda ni suka benda yang santai kan, tak suka serius sangat. Okay, jadi sebelum kita mulakan sesi pada malam ini, bagi mereka yang bersama kita pada malam ini, ahlan wa sahlan, selamat datang. Okay, bolehlah share sebanyak mungkin kepada rakan-rakan yang lain untuk meraihkan manfaat pada malam ini. Okay, jadi mereka kata tak kenal maka tak cinta kan. Jadi sebelum kita mulakan sesi ni, kasih saya buat introduction dululah. Okay, basically Ustaz Islah ni dia merupakan naib presiden Persatuan Muhammadiyah, masya-Allah. Pada tahun lepas kita dapat undang Ustaz Azri, Presiden Muhammadiyah. Pada tahun ni pula kita khususkan kepada naib presiden iaitu Ustaz Islahuddin Jumat. Okay, so basically Ustaz Islah merupakan graduan daripada Universiti Al-Azhar, Universiti Al-Azhar, dari bidang hadis lah, bidang hadis kan, bidang hadis, dan juga masters dari UTM Johor, sarjana falsafah tamadun Islam, masya-Allah. Okay Ustaz, mungkin sikit sebanyak you boleh kongsikan about more about yourself. Sebelum kita mulakan, what do you do, maybe pada masa-masa yang lapang, apa yang you selalu buat, insya-Allah. Okay. Pertama sekali saya ucapkan terima kasihlah kepada Ustaz Hafiz Ustaz sudi menjemput ke satu program yang sangat menarik lah. Nama dia pun very catchy kan, jadi alhamdulillah sangat happy lah dapat join dan sedikit sebanyak dapat ialah kita berfungsi pada bersama, kita belajar antara satu sama lain lah. Untuk diri saya ni ialah selaku seorang yang lakukan freelance, mengajar. Sekarang ni ada sikit buat projek, kita buat buku, tulis buku, susun buku jadi itu sedikit sebanyak lah suatu pekerjaan yang dibuat. Kalau masa lapang tu kita cubalah untuk penuhi sebaik mungkin. Kalau kita penat, kita rehat lah. Kalau tidak, bermain dengan anak, ada seorang anak lelaki kecil. Jadi faham-faham je lah kalau dia tengah kecil, umur 3 tahun, dia punya nak attention tu, Masya Allah lah. Jadi itu tanda dia nak kena tambah lagi satu Ustaz. Wallahualam, kita salah kepada sang pencipta. Amin, insya-Allah. Jadi itulah sebanyak lah yang boleh dikongsi buat permulaan ni, insya-Allah. InsyaAllah. Dia bukan apa Ustaz, saya ni based on ramai yang kongsikan, dia cakap bila part 1 tu clingy, bila part dah ada 2 tu, nanti dia ada 2 beradik tu, nanti dia bermain lah. Itu dia lah. Wallahualam, masya-Allah. Betul. Kita doakan yang terbaik, insya-Allah. Rahsia Tuhan. Okay, so since kita tengah berbual pasal rahsia Tuhan ni Ustaz, mungkin insya-Allah kita boleh kongsikan dekat mereka yang bersama kita pada malam ini mengenai rahsia Tuhan yang Allah letakkan pada 10 malam terakhir ni. Dan alhamdulillah kita masih lagi dalam malam ke-22, di mana masih dalam awakhir Ramadan tu, masih belum terlambat lagi untuk nak mendapatkan keistimewaan malam tersebut. Jadi mungkin kita boleh mulakan dengan soalan saya pertama. Okey, jadi kita boleh kongsikan apakah itu malam Al-Qadar. Kita selalu dengar kan malam Lailatul Qadar dan sebagainya. Mungkin boleh kongsikan apakah malam Lailatul Qadar tu dan macam mana kita nak dapatkan reward untuk malam tersebut, insya-Allah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah dan nabiyya ba'da. Alhamdulillah, jadi kita berada di suasana di mana di penghujungan Ramadan 10 malam terakhir kan. Jadi disebutkan, bila sebut 10 malam terakhir ini confirm akan terlintas dalam fikiran kita ataupun akan disebut di mana-mana saja tentang Lailatul Qadar malam Al-Qadar. Tapi kadang-kadang kalau orang sebut orang kita sebut kadang-kadang malam Lailatul Qadar. Dah 2 malam tu. Oh, betul. Dah malam dah lain lagi. Itulah. Tapi yang penting kita nak tahu apa tu Lailatul Qadar kan. Jadi benda tu sangat signifikan dengan bulan Ramadan.
surat utama pertama sekali disebut dalam Al-Quran, ya, dalam surah Al-Qadar kan, inna anzalnahu fi lailatul qadar, ya, sesungguhnya kami itu menurunkan iaitu Al-Quran di malam Al-Qadar. Jadi kita tahu Al-Qadar, dah tahu kalimah itu, tapi maksudnya apa? Itu yang kita nak mencari tu dan perlu tahulah supaya kita lebih yakin, lebih bersemangat, ya. Jadi Al-Qadar itu ulama menjelaskan sebanyak yang kita rumuskan, dia adalah malam, disebutkan yang mulia. Dia penuh dengan kemuliaan lah. Very special and very holy, yang dia lain daripada lain lah. Berbeza daripada malam-malam yang lain. Kenapa? Sebab dia diberkati, penuh keberkatan dan diagungkan. Dan lebih menarik dan lebih hebat sebab dia mempunyai banyak sekali keberkatan atau kebaikan. Tapi untuk menjadikannya lebih orang cakap istimewa, ya, dalam kehidupan kita ni, ialah kita nak something yang special, kan. Dan malam Al-Qadar itu, Lailatul Qadar itu adalah malam yang istimewa. Sebab Allah sebut, okay, di mana di dalam surah Al-Qadar itu juga, di padanya itu Lailatun khairu min alfi syahr. Betul tak? Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi bayangkan, kebaikan tu Allah berikan satu jumlah tu kan, berikan satu gambaran. Dia tu lebih baik daripada 1000 bulan. Nak menunjukkan bahawasanya sangat hebatlah malam tu. Cuma untuk just kita tambah sedikit ilmu kita, 1000 bulan. Adakah Al-Qadar itu is totally equivalent to 100,000 months? Kalau kita kira, kalau kita is equivalent to 83 plus minus lah, 83 years. Yeah. Tapi ada yang mengatakan, menyebutkan, dia tak, Allah menyebut lebih baik daripada 1000 bulan, bukanlah bermaksud Al-Qadar itu equivalent to 1000 bulan. Tapi dia satu statement, satu ucapan di kalangan bangsa Arab yang memahami bahawasanya 1000 bulan itu nak menunjukkan jumlah yang sangat besar. It can be more than 1000 months. Can be more than that lah. I see. Itu kita nak cuba faham. Jadi, yes, it can be 1000 months and can be more. So, imagine dia punya kehebatan. Dan lebih menarik lagi, Lailatul Qadar itu tidak diturunkan kepada umat yang lain, umat sebelum kita. So we as a umat of Prophet Muhammad, we are very lucky, we are privileged. Allah pilih kita nak turunkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Subhanallah. Itu something yang kita kena look forward lah. Bersungguh-sungguh lah, macam mana nak cari. Jadi macam mana kita nak dapatkan pula, kan? Kita dah tahu betul Lailatul Qadar something special, tapi mana kita nak dapat reward dia itu? Dan disebutlah, dia dijelaskan dalam hadis dan sebagainya. Yang penting di sini disebutkan bahawasanya Lailatul Qadar itu akan berlaku pada 10 malam terakhir, dan sekarang kita berada di period ni lah, 10 malam terakhir. Tapi dijelaskan malam ke-22 malam ni. Malam 22. Tapi Nabi SAW dia beri kasih some detail untuk membantu kita, untuk kasih guidance. Dah 10 malam terakhir, carilah pada malam-malam yang ganjil. The odd nights. Jadi tu dah memberikan, dia dah dia dah kecilkan lagi skop. Jadi bagi siapa contohnya yang keterbatasan, mungkin malam bertugas ataupun ada halangan, kan, sekurang-kurangnya fokus dia pada malam-malam ganjil lah. Tetapi sebaiknya 10 malam tu kita sapu bersih lah. Untuk kita fokus betul lah, the last 10 days lah of Ramadan, that's the best lah tu kalau possible. Sebab dengan itu, bila kita dah identify bila the odd nights, cubalah pada malam-malam ganjil tu, we try our best, kita betul kasih all out untuk melakukan amal soleh.
lebih daripada yang biasa kita buat lah. Contohnya kalau biasa tu kita solat 5 waktu tu wajib lah, tu tak payah nak bahaskan lagi kan. Tapi contohnya kita kurang, kalau orang cakap, oh saya puasa tu lebih tu saya solat 5 waktu. Tu kalau tak lebih tu kurang, tu masalah juga kan. Betul juga. Untuk 5 waktu tu tak perlu kita nak soalkan. Tapi contohnya sebelum ni mungkin hari-hari di luar Ramadan dia kurang solat sunat rawatib. Ya. Before and after solat fardu. Maybe dia tambah di situ. Ataupun sedekah. Tentu sedikit sebanyak lah. Jadi mudah-mudahan kena bila kita buat kebaikan kali dengan izin Allah, that night is a Lailatul Qadar, the night of power. Masya Allah. Kita tak tahu lah. Ganjaran tu kita tak tahu lah. Tapi contohlah tercatat atau malaikat catat, subhanallah, masa mungkin di pada mahsyar di akhirat kelak kita tak sedari, rupanya kita dapat Lailatul Qadar. Amin. Mungkin pada saat tu mungkin betapa gembiranya kita. Just imagine lah. Banyak je ganjaran dibandingkan mungkin dengan orang sebelah kita yang sayangnya tak pernah dapat Lailatul Qadar. Jadi itu sedikit banyaklah yang kita boleh. Anak-anak terfikir. So contohnya kalau dia berbual pasal malam kan, malam Al-Qadar tu, so dia ter-emphasize on malam kan. Jadi kalau paginya tu kalau kita buat amalan dia tak sama lah kira dengan malam. Okey. Yalah, memang dalam hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan, pertama Nabi SAW pun menghidupkan malam. Kan? Jadi contohnya disebutkan dalam hadis, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzamb. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Nabi pun bila datang sebelum malam terakhir, Nabi bangunkan keluarganya dan dia hidupkan malam Lailatul Qadar. So by default malam itulah menjadi orang cakap the focus. Tapi itu tak berarti siang tu kita tak buat apa-apa kan. Macam malam aku nak fokus relax, siang relax. Tidak. Contain energy. Dia cakap nak contain energy boleh, tapi energy insya-Allah kita boleh gain kan. Makanlah, minumlah Red Bull ke kan. Pagi tak boleh minum Red Bull lah, puasa. Tak boleh makan bila dah buka. Buka. Jangan lupa bahawasanya pagi tu yang kita berpuasa, bila kita buat kebaikan di bulan Ramadan secara umum tu, kebaikan tu digandakan kan. Betul. Jadi kita kalau boleh jangan lepaskan peluang. Jadi Ramadan ni dia macam bulan tu untuk kita, kalau kita buat investment tu untuk double and triple our profit kan. So the month of Ramadan kita nak double triple our pahala lah kan. Jadi mudah-mudahan kita ambil kesempatan pagi kita buat semampu kita lah kan, semampu kita. Apa yang kita buat, kita solat, tilawah Al-Quran, the least is zikir kan. Malam kita buatlah lebih lagi lah, mudah-mudahan dapat tu dinamakan Lailatul Qadar. InsyaAllah, masya-Allah. Okay, so when it comes to Al-Qadar tu, dia kan ada banyak interpretation kan. So antaranya ada ulama yang mengatakan Al-Qadar ni, that is the night of fate. Di mana kalau kita berdoa pada malam itu, insya-Allah dia akan menentukan takdir untuk tahun yang akan datang. Benar tak tu? Okey, itu menarik. Kadang-kadang benda ni tak banyak yang perasan. Adakah Lailatul Qadar tu satu, sebab selalu kita sebut pasal dia baik dari 1000 bulan kan. Tapi jarang disentuh malam Al-Qadar itu, di mana malam Allah menentukan ketentuan atau takdir seorang hamba tu melalui malaikat je lah. Sebab disebutkan dalam surah Al-Qadar kan, tanazzalul malaikatu wa ruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Jadi Allah turunnya malaikat dan Jibril pada malam Lailatul Qadar itu dengan izin Allah, dengan izin Tuhannya untuk mengaturkan atau mengurus urusan hamba-hamba Allah tu. Maksudnya nak tentukan. Itu dalam surah Ad-Dukhan surah yang ke-44 pada ayat yang ke-4. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Fiha, di dalam malam itu atau pada malam itu, iaitu Al-Qadar itu, dijelaskan semua urusan-urusan yang
penuh hikmah. Maksudnya pada malam itu dengan izin Allah, dengan perintah Allah, malaikat itu menentukan segala takdir hamba-Nya atau hamba Allah itu bagi setahun yang akan datang. Maksudnya pada penghulu malam itu sampai sepanjang setahun tu ditentukan takdirnya. Nah, pada masa yang sama para ulama juga menjelaskan yang menentukan takdir itu apa. Dan itu je lah, maksudnya apa-apa yang mengangkumi kehidupan kita lah. Apa dia? Ajal. Ini contohlah. Mungkin ditentukan memang setahun itu wallahu alam mungkin ajal itu belum sampai, jadi dicatatlah belum sampai. Dan rezeki ditentukan setahun. Dan apa-apa berkaitan dengan kehidupan kita selama setahun sampai di berakhir setahun. Maka itu para ulama menjelaskan sebaiknya pada malam-malam yang dikatakan akan berlakunya Lailatul Qadar, memperbanyakkan doa dan apa kita inginkan, apa yang kita hajatkan. Contohlah. Contohnya kalau kita nak kahwin dia bagi yang belum kahwin lah. Kalau yang dah kahwin, jawab sendiri lah. Bagi contohnya belum kahwin, doa ya Allah mudah-mudahan ditemukan jodohku. Jadi ulama kata, mudah-mudahan dengan doa yang dipanjatkan pada malam itu dan ia Lailatul Qadar dicatat oleh malaikat dan dijadikan sebagai salah satu daripada takdir. Masya-Allah. Ya? Jadi itu berlaku. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu takdir manusia dengan kekuasaan Allah. Allah Maha berkuasa untuk menentukan takdir, untuk mengubah takdir seseorang hamba. Dan ditentukan untuk 1 tahun yang ke hadapan. Jadi itu satu kesempatan lah sebenarnya kita perlu ambil. Betul. Itulah saya terfikir dia amat rugi kalau ada daripada mereka yang tak ambil kesempatan yang telah sediakan buat kita untuk kita nak minta. Kita pun kadang-kadang macam ada banyak sangat benda yang kita nak minta kan. Kita minta kepada orang lain, minta kepada ni, tapi kita terlupa. Permintaan yang seharusnya adalah mula sekali kita minta kepada Allah kan, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan pada malam tu kalau kita minta tu, kita akan dapatlah takdir kita untuk yang masa akan datang. Insya-Allah. Betul. Okay, Zat. Jadi kembali kepada topik kita pada malam ini, kita letak dekat sini is tarik handbrake kan. Maksudnya kalaulah all this while kita hidup terlena lah terlena ataupun orang kata apa terlajak sikit lah dengan dosa-dosa yang kita buat dan sebagainya kan. Jadi inilah masa yang terbaik untuk kita nak tarik handbrake kita, nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak overhaul iman kita, maksudnya nak perbaiki balik iman kita. Jadi untuk hamba seperti saya ni Zat, memang ataupun yang rakan-rakan yang lain yang banyak sangat dosa ni Zat. Jadi Allah masih nak terima ke dosa kita yang banyak ni Zat? Mungkin Zat boleh kasih pengusian sikit insya-Allah. Okey. Baik. Kalau kita cakap pasal dosa ni, satu perkara yang dia adalah sebahagian daripada kehidupan seorang hamba. Yang di mana memang semua orang melakukan dosa lah kecuali segolongan lah. Contohnya di kalangan anbiya, para nabi kan. Itu maksum So pada hakikatnya dosa tu benda yang sebahagian daripada diri kita dan kita aware. Tak ada orang yang boleh confident cakap aku tak ada dosa. Wah, tu kira dah dahsyat lah. Di tahap wali punya atas agaknya kan. Dalam level lah tu ya. Jadi persoalannya bagaimana kalau kita ada dosa, Allah masih nak kita ke? Allah masih nak terima taubat kita ke? Tapi satu perkara yang kita perlu sedar sebelum kita nak bertanya tu, setiap kali kita buat dosa, yelah, kalau kita tak sedar tu mungkin nak dimaafkan. Tapi kalau kita sedar, ini dosa tapi kita buat. Manusia kan, kadang kita ada hawa nafsu, kita terbuat. Okay. Tapi persoalannya, bila kita melakukan dosa itu, adakah selepas itu kita akan rasa kesal tak? Kita rasa macam, kenapa aku buat kan dah tahu dosa kan? Kalau itu ada dalam jiwa kita, dalam hati kita terdetik, sepatutnya aku tak boleh buat itu lah. Kan? Tak
bersyukur ni, itu menunjukkan tanda yang baik. Maksudnya masih ada iman yang masih hidup dalam diri dia. Itu kita harus sedar. So maksudnya kan, aku jahat, aku tak guna. Itu terus kan aku iman tak ada, tak benar. Ada, cuma kita tak perasan. Jadi tanda kita masih ada iman tu, kita rasa kesal setiap kali kita buat dosa. Dia bahaya bila dia dah buat, dia rasa macam relax. Contohnya apa? Dia macam relax itu rasa tak bersalah je. Dah buat salah kan? Contohnya lah kan? Dia dah buang sampah ataupun siang-siang hari dia isap rokok kan? Macam tak bersalah je. Siang-siang hari isap rokok okey lah kalau bulan Syawal. Ni bulan Ramadan. Kan? Dia pas-pus. Wah. Rokok Red Bull lagi ya. Kan? Kalau tak bersalah, itu masalah. Tapi dalam Islam jelas disebutkan, dalam Al-Quran jelas. Antara kalau kita cek surah Az-Zumar ayat ke-53 yang di mana Allah menyebut dengan jelas. Apa Allah sebut? Allah firman perkataan yang sangat-sangat indah, di mana bila Allah memulakan ayat itu dengan menyebut, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas ke atas dirinya, maksudnya telah menzalimi dirinya, telah melakukan dosa, Allah berfirman, la taqnatu min rahmatillah. Ya rahmatillah. Janganlah kamu semua berputus asa daripada rahmat Allah. Kita tak boleh give up. Daripada merasakan bahawasanya Allah tak sayang kita, Allah dah tak pandang kita. Tak. Sebab Allah cakap, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Sebab apa? Allah itu, di akhir ayat itu Allah sebut, innahu huwal ghafurur rahim. Sebab apa? Sesungguhnya Allah itu maha pengampun dan maha kasih sayang. Jadi Allah itu bersedia untuk mengampunkan dosa-dosa hamba dia. Persoalannya, kita dah bersedia tak untuk bertaubat? Itu dia. Kita tak perlu, sebenarnya kita tak perlukan Allah nak terima tak, jangan. Itu soalan yang invalid. Orang cakap wrong question. The correct question is, are we ready to repent? Do we want to repent? Itu soalan yang perlu kita tanya diri kita. Sebab dalam hadis kan, Nabi SAW bersabda kan, bahawasanya Allah akan menerima taubat seseorang hamba tu selagi mana nyawa itu belum sampai ke mana? Ke kerongkonnya. Maksudnya dah sesak baru nak taubat memang tak dapat dah. Tapi sekarang ini tengah duduk, tengah chill, makan kek ke, makan cookies. Sekarang dah nak raya kan, makan yang ada nanas tu, lupa. Dinding. Bukan, yang ada nanas, kuih. Kuih tat. Kuih tat. Allah, lupa. Padahal dah target nak makan, tak dapat, gagal tak dapat makan kuih tat ni sampai lupa nama kuih tat. Okey. Besok nak kena orderkan satu lah. So, contoh kita tengah makan dinding lah, pun boleh juga kan, sedap. Dah lama tak rasa kan? Rasa lama tak ada dinding lah. Belum sempat pergi bazar lagi. Alamak, tadi aku buat sesuatu atau semalam aku dah buat salah. Taubatlah. Mohon pada Allah. Cuma satu perkara yang kita harus ingat bila kita taubat tu, dia harus namakan atau istilahkan kalimah dia atau perkataannya kita. Ingat apa dia maksudnya? Kita nak taubat tu, kita nak kembali kepada Allah, ya. Selepas kita dah sedar, kita buat banyak dosa dan sebagainya, ingat kita. K-I-T-A. Okay. K tu stand for ku. Akulah, ku. I, insaf. T, taubat. A, azam. Kita. Ku, insaf, taubat, azam. Apa dia? Kita cakap aku nak insaf. Insaf tu apa? Maksudnya bahawa aku nak kembali kepada Allah. Ya. Aku sedar akan kesilapan aku. Itu insaf. Dah sedar. Taubat kepada Allah. Maksudnya mohon
ampunan, istighfar dan sebagainya. Ketika itu azam. Azam. Azam apa? Untuk cuba tidak ulangi apa yang dia lakukan. Maksudnya dosa yang dilakukan. Dia cuba kita. Kan? Supaya apa? InsyaAllah mudah-mudahan taubat itu diterima oleh Allah dan kita menjadi insan yang lebih baik lah. Pada masa yang sama tu, kita boleh macam tambah sikit usaha lah. Apa dia usaha tu? Kita doa lah. Kan? Kita dah ikhtiar. Kadang-kadang cabaran juga, mencabar jugalah orang nak kembali ke pangkal jalan. It's not easy. Betul tak? Yeah. Setiap orang tu ada cabaran dia. Kita tak tahulah. Kita cakap, ini dah lah buat salah tu, tak taubat lah tu semua. Kadang-kadang bukan dia tak nak taubat. Dia cuba. Tapi persekitaran dia. Maybe kawan-kawan dia itu menghalang dia. Okay? Untuk dia nak bertaubat. Kita tak tahu kan. Pakai tu antara orang cakap bantuan yang ataupun support yang kita boleh ambil, gunakan doa kepada Allah. Yang di mana Allah ajarkan di dalam Al-Quran. Doa yang bunyi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Betul tak? Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau memisungkan hati-hati kami ba'da idh hadaitana. Selepas apa? Selepas kamu, engkau ya Allah memberi hidayat kepadaku, beri petunjuk kepada kami. Kita doalah. Dan wahablana min ladunka rahmah, dan kau berikanlah rahmat daripada sisimu. Dan juga ada doa Nabi SAW yang antara bunyi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati-hati, iaitu Allah lah, kau kekalkanlah, kau teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Jadi mudah-mudahan dengan doa-doa itu, ataupun doa yang apa-apa kita sebutlah, yang kita boleh gunakan dengan ayat kita, tapi intipati kita mohon pada Allah berikan kita kekuatan untuk kita melawan ujian-ujian ini, supaya kita kembali kepada Allah, ataupun kita kekal dalam agama Allah, atau diampuni dosa kita dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan dengan usaha-usaha ni, kita dapat kembali kepada Allah dengan keadaan yang dan hati yang tenang dan hati yang jernih, insya-Allah. InsyaAllah, insyaAllah. Ustaz, tadi Ana terfikir pasal 2 poin penting yang Tuan sampaikan tadi. Yang pertama sekali, selagi mana kita masih buat dosa, tapi kita ada rasa that guilt in our heart tu, menunjukkan kita masih ada tanda keimanan kan. Dengan yang kedua, it's a good sign. Yang kedua adalah soalannya, are we prepared for it sebenarnya? Dia bukan Allah nak terima ke tak, are we prepared for it kan? Macam contohnya, ada contoh-contoh yang lain macam, aku belum ready nak pergi Mekah. Kenapa kau belum ready? Aku tiba-tiba dia ada shift. Dia cakap macam, aku dah ready baru aku pergi, Benda-benda gini, Ana rasa yang akan membantu adalah, macam Ustaz cakap tadi, the circle of friends, dengan the doa yang kita usahakan tu lah. So maksudnya macam Ana perasan syaitan ni dia suka buat apa tau, bila lepas kita dah buat salah tu, kita rasa that guilty in our heart tu, that guilt, tapi lepas tu cakap tak apa, kau dah buat lagi lah, buat lagi lah. So nanti kawan-kawan dia pun datang, tak apa, buat lagi je. Jadi dia buat lagi, lama-lama dah terbiasa. Obviously kan, benda yang tak baik tu syok. Yalah, Nikmat yang kita lupa. Nikmat tu sementara, azab tu kekal. Masya-Allah. Jadi itulah kita mohon pada Allah lah untuk la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Itu kita nak kan, jangan kau pisungkan hati kita, pisungkan diri kita selepas Allah beri petunjuk. Sebab awal ni kita semua dalam fitrah, betul tak? Kita dilahirkan dalam fitrah, kita dalam petunjuk Allah. Tapi along the way in our life, kita ada struggle, we face a lot of challenges. From there kita deviate from the right path. So di situ kita perlu jelas lah di mana kita nak minta pertolongan. Masya-Allah, masya-Allah. Okay, Ustaz, barakallahu fiik. Okay, so soalan seterusnya, Ustaz. Apakah amalan ataupun doa yang boleh kita amalkan pada kesempatan yang Allah berikan kepada kita ni, yang 10 malam terakhir ni, untuk kita nak amalkan lah.
Mungkin ada yang baru nak cuba kan untuk usahakan untuk nak dapatkan malam Lailatul Qadar ataupun nak cuba memperbaiki diri dan sebagainya. Mungkin boleh kongsikanlah kepada mereka insya-Allah. Rasanya maklumlah, malam Lailatul Qadar tu kena buat kebaikan lah. Tak ada cakap malam Lailatul kita buat kejahatan. Itu masalah tu. Cuma apa kebaikan dia? Apa dia? Yang pasti disebutkan antara yang utama itu adalah beribadah. Dia bukan hanya beribadah, dia kena up sikit. Perbanyakkan, increase. Tambahkan lagi usaha beribadah. Kita selama ni the past 11 months kita dah beribadah, alhamdulillah lah kan. Kita solat, kita puasa, yalah kalau puasa sunat lah. Kalau satu hari tu kita solat, kemudian kita zikir dan sebagainya, it's good. Tapi during the last 10 day of Ramadan, kita kena increase our effort. Sebab apa? Di situ peluang kita untuk dapatkan ganjaran yang berlipat kali ganda. Dan the ultimate atau the focus is apa? Untuk mendapatkan Lailatul Qadar. So kalau kena pada malam tu Lailatul Qadar, Masya Allah, kira macam cakap dia mendapat satu ganjaran yang tak boleh dijangkakan banyak je lah. Satu, diperbanyakkan ibadah. Okay, what kind of ibadah we can do? Banyak kan? Jadi kita boleh ambil sebagai dasar daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi disebut tentang man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis ni dia ada menyentuh beberapa perkara. Pertama dia sebut man qama, siapa yang mendirikan atau menghidupkan Lailatul Qadar. Malam Ramadan, malam yang terakhir, 10 malam terakhir. Di antara Lailatul Qadar. Imanan, dengan penuh keimanan dan keyakinan itu adalah perintah daripada Allah, kewajipan kita. Wahtisaban, mengharapkan redha Allah. Kita buat bukan sebab kena show off. Contohnya kita pergi masjid kan, wah, kita pakai gerah semua, mata-mata nak tengok-tengok. Malam 10 malam terakhir, aku pergi masjid. Korang ada? Tak ada kan? Lah. Kan? Lihat live. Itu dia. Dia buat live lagi kan? Buat live. Itu dah feel lah. Sebab ganjaran tu besar. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Itu yang kita nak kan. Biar kita pahala tak banyak tapi tak ada dosa. Daripada banyak pahala, banyak dosa juga, in the end, 0-0. Tak dapat apa-apa. Jadi berdasarkan hadis itu, kita boleh ambil pengajaran menghidupkan malam dengan kita mendirikan solat. Untuk kita mendapatkan fadilat ganjaran menghidupkan malam Lailatul Qadar atau malam-malam 10 terakhir. Bagaimana cara dia? Yang kita boleh ambil contoh adalah kita solat isyak, solat tarawih, solat subuh. Isyak, subuh confirm kena buat apa? Boleh cakap, saya tak buat, saya buat benda solat lain. Tak ada lah kan? Itu dah, cuma nak konsistenkan dengan tarawih. Up lagi kalau dia solat berjamaah. Kalau di masjid, that's the best lah, afdal lah. Tapi kalau tak, kat rumah, cuba tariklah ahli keluarga. Kalau abang tu nampak tak ada orang, adik yang kecil pun umur 7 tahun, ajak sekali. Kalau ada bapa ajak anaknya. Suami ajak isterinya. Solat jamaah lah. Sekurang-kurangnya kalau tak dapat ke masjid the best lah kan. Jadi solat isyak, solat tarawih, solat subuh itu dah equivalent ataupun dia bersamaan dengan kita menghidupkan malam. InsyaAllah akan dapat ganjaran. Tetapi kalau contoh kita tambah lagi, Masya Allah, kita sedekah. Tak payah banyak-banyak sebenarnya sedekah ni. Kadang-kadang kita ingat makin banyak kita sedekah tu makin bagus lah. Memang betul. Tetapi yang lebih penting di sini kita sedekah dengan penuh keikhlasan lah. Hatta with $1 pun kita donate. Kalau kita ikhlas, ganjaran dah besar sebagai satu sedekah. Beza dengan sedekah 1,000 tetapi dia post kat IG. Macam $1,000 pada derma. Korang ada?
Hmm. Wallahu alam, kita tak tahu kan. Ataupun dia berzikir atau baca Quran, tilawah, tu yang Nabi lakukan juga kan di akhir Ramadan. Itu semua menambahkan lagi. Jadi kita cuba target dulu solat yang kita pasti kena buat lah. Isyak, tarawih, subuh. Tambahlah amalan-amalan lain. Kemudian ulama pun mengajarkan kalau boleh setiap malam-malam, okay, the best is the last 10 days ni, every night starting on the 20 atau 21st sampailah di end, jangan tinggalkan doa yang Nabi SAW ajarkan lah. Apa doa dia? Dia berbunyi, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf, kau sukakan kemaafan, maka maafkanlah atau ampunilah, okay, aku. Jadi di samping kita dah buat kebaikan yang banyak, ibadah tu, kita mohon kemaafan, keampunan daripada Allah. Dan Allah maafkan, kita punya saham naik, insya-Allah. Kan? Pahala kita bertambah-tambah tanpa kita sedari. So itu yang kita cuba amalkan lah. Dan tapi yang penting di sini is the key point, kita buat ikutlah kemampuan kita. Betul tak? Jangan kita tengok orang tu dia buat, contohnya dia iktikaf, dia boleh iktikaf straight 10 hari. Okey, alhamdulillah lah. Tapi dia tak boleh, jangan bersedih. Buat lain lah yang dia boleh. Sebab tak semestinya iktikaf dia berkena di akhir Ramadan kena buat kan. Boleh buat benda lain seperti tu, solat dan yang 3 solat tu okey. Kalau tak sempat tarawih, okey, coverlah lain, baca Quran ke, zikir ke. Yang penting kita cubalah penuhi malam-malam itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan kemampuan dan juga kesempatan kita. Okey, Sir. Alhamdulillah kita dah masuk ke akhir sesi kita pada malam ini. So sebelum kita tanya soalan yang terakhir ni, mungkin bagi yang bersama kita pada malam ini, kalau ada apa-apa soalan yang nak ditujukan, boleh sahaja type di ruang komen. So insyaAllah dengan ruang masa yang kita ada lagi sikit tu, kita bolehlah jawab soalan kalaulah ada soalan, insyaAllah. Okay, Sas, sambil tu mungkin kalau tak ada soalan daripada viewers kita pada malam ini, mungkin Ustaz boleh rumuskan dengan nasihat, Ustaz. Okay, Ustaz boleh kongsikan nasihat dan kesimpulan untuk tajuk kita pada malam ni lah, insyaAllah. Baik. Apa yang kita boleh bayangkan atau pelajari daripada 10 malam terakhir, pastinya the key word tu, bila kita cakap 10 malam terakhir, sinonimnya dengan perbanyakkan ibadah. Dia tak fikir banyak-banyak. Banyakkanlah ibadah. Walaupun orang cakap, banyakkanlah belanja. Ada juga. Kan? Pergi mana? Pergi bazar. Boleh je pergi bazar. Tak salah. Hukumnya mubah. Harus. Tapi masalah kalau dia bazar je lebih, ibadah dia kurang ataupun tak buat langsung. Itu tak fair lah. Rugi. Rugi. Sayang. Hari malam-malam 10 malam terakhir pergi. Dia lalu je tanpa dia lakukan apa-apa ibadah ataupun amal soleh. Rugi. Kedua adalah seperti yang sebutkan tadi, kita beramal, beribadah sesuai dengan kemampuan kita. Jangan contohnya orang boleh satu hari atau satu malam dia boleh khatam satu ataupun boleh selesai habis baca Quran satu juz, dia pun nak buat. Akhirnya dia jadi juz orang. Ya. Dia cakap dia pedas dia minum juz orang nak. Lemau Lemau. Bacalah mudah. Iqra umat as-samin. Selalu kita dengar kan, baca mana yang kita mudah. Yang penting kita nak dia baca Quran tu. Contoh kalau dia boleh mampu satu juz malam, alhamdulillah. Kalau tak boleh, juz lain pun boleh lah. Pelan-pelan. Ketiga, kita muhasabah. Itu penting tu. Sebab apa di dah penghujung tu, muhasabah bukan setakat sepanjang bulan Ramadan, kalau sebelum Ramadan tu bagaimana kita. Kita bermuhasabah. Kemudian kita perbanyakkan doa yang kita sebutkan tadi tu. Bukan susah pun. Kan? Satu ayat je kan.
Kalau pula kita Allahumma boleh innaka. ingat ayat apa, lirik lagu, takkanlah doa ni kita tak boleh ingat. Betul tak? Ya. Lirik lagu berapa Kalau banyak bahasa Melayu pun boleh kan, tak ada masalah. ah, tak ada Kalau bahasa masalah. Melayu pun boleh kan. Boleh. Sebab apa? Doa itu ke satu senjata kita. Dan doa ni, dia kebaikan tu bukan untuk Allah. Allah tak perlukan doa kita pun sebenarnya kan. Dia baik kepada Ya. kita. Jadi kalau kita tak buat tu, rugilah kita. Allah tak rugi apa-apa. Cuma pada masa yang sama juga, kita doa juga, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kemuliaan dan kesan baik di bulan Ramadan kita lalu tu, sebulan ni kita lalu macam-macam puasa lah, ibadah, Masya Allah. Mudah-mudahan momentum ini, kesan ini, kebaikan yang kita buat ni, dia berterusan, continue. Ada continuation tu, itu yang contohnya orang one month, Masya Allah je hebat lah, momentum dia dahsyat lah, ibadah dia jaga kan. Dia keluar je Ramadan, terus down to the drain. Itu yang kita takut. Just orient. Di ini pun sama jugalah. Kita ingat bentuk diri je kan. Dia cakap bukan maksudnya kita bagus, tidak. Ini nasihat untuk diri sendiri juga. Sebab akhirnya kita nak adakan satu pemahaman adalah tentang Ramadan. Antaranya adalah kita harus ingat Ramadan ini mengajar kita untuk menjadi lebih baik, bukannya mesti menjadi yang terbaik. Sebab apa? Kita nak improve. Dalam Ramadan, ada orang dia ambil Ramadan ni untuk improve ourselves. So, jadikanlah Ramadan itu supaya kita mampu jadi yang lebih baik. So, no need to put the highest target. Oh, aku mesti habis Ramadan, mesti perfect. No. It's very hard. Near to impossible lah. Sebab dia akan membebankan diri kita. So, step by step. So, anggaplah ini supaya kita menjadi lebih baik. Contohnya apa? Kalau contoh kita ambil semalam itu dia baca ayat Quran 1 page. Hari ini dia dapat baca 2 page. Bukankah tu dah lebih baik? Ya. Atau semalam ada peningkatan. Hari ini dah $2. Dah better kan? Slowly kita perbaiki lah. Pada tak buat langsung daripada tak buat langsung. Ataupun jenak. Sebab jenak yang terbaik, semua nak all out, tapi akhirnya dia tak dapat apa-apa. Sebab apa? Dia membebankan diri kita. Dan jadi kita harap Ramadan ini menjadikan kita lebih baik, bukan nak target menjadi yang terbaik. Tapi kalau boleh jadi yang terbaik, itu maksudnya hadiah bagi diri dia lah. InsyaAllah. Allahu a'lam. Okey, Masya Allah. Satu rumusan yang sangat baik daripada Al-Fadhil Ustaz Islah. Masya Allah. Jadi, kembali kepada topik kita pada malam ini. Tarik handbrake, overhaul iman. Kalau bukan sekarang, bila lagi? Jadi, gunakan kesempatan yang Allah berikan pada kita pada malam-malam terakhir ni. Mudah-mudahan daripada satu malam tu kita dapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan dan diberikan keampunan kepada kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Teringat saya dengan satu hadis tadi dikongsikan oleh Ustaz juga, Ustaz Islah, sebelum masuknya Ramadan. Di khutbah ni beliau ingatkan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, gharma'an far-rajul. Maksudnya apa? Rugi sangat manusia tu apabila Ramadan ni dah tinggalkan dia tapi dia tak dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gunakanlah masa Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Mintalah keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, usahakanlah untuk nak menjadi seorang insan yang lebih baik. Tapi tak mau tak mau bebankan diri. Step by step it's okay. Janji kita dapat tingkatkan kebaikan compared to the day before lah. InsyaAllah. Jadi alhamdulillah tu saja buat kita pada malam ini. Jadi insyaAllah bagi mereka yang baru bersama kita pada malam ini, tak apa, boleh join balik IGTV live di Muhammadiyah SG. Every time lepas kita dah selesai dengan rakaman video kita ni, kita boleh tengok balik sebenarnya. Ada juga yang tanya, Ustaz boleh tak kita tengok balik? Boleh sebenarnya dekat IGTV Muhammadiyah ni. Just picit balik, nanti boleh tengok dia punya live session, tak ada masalah. Jadi bagi mereka yang rasa dia bermanfaat, maka kongsikanlah kepada yang lain. Mudah-mudahan kita pun dapat ganjarannya bersama. Tak lupa like Instagram Muhammadiyah SG. Okay, kita ada YouTube channel Muhammadiyah SG. Kita ada podcast. Kita ada Facebook. Like semuanya, kongsikan. Mudah-mudahan ia bermanfaat buat kita lah, insyaAllah.
Ya Allah. Okey Ustaz. Jadi terima kasih kerana luangkan masa bersama kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita diberikan malam Al-Qadar dan juga ditemukan di Jannatul Firdausil A'la lah, insya-Allah. Amin, amin. Amin Terima ya kasihlah rabbal sebab alamin. tu diundang Sama-sama Ustaz. Masya-Allah. Barakallahu fikum. Jadi itu saja buat kami pada malam ini. Jadi sehingga kita jumpa pada sesi akan datang. Kita akhiri sesi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon you and peace be upon you. Salam. Okay, insyaAllah.